Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syahadillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Ya alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilhamni rushdi wa isni min syarri nafsi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Fadhil Tuan Imam dan seluruh pegawai masjid, Al-Fadhil pengurusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita berjumpa lagi malam ni. Ni musim kalau kita tuan-tuan tengok dalam grup masing-masing tu, satu hari berapa orang mati kawan-kawan kita, grup sekolah rendah, sekolah menengah, waktu di kolej, grup-grup kita lah, waktu bekerja, subhanallah. Hari-hari dapat berita orang sakit, orang mati. Mudah-mudahan kita Allah Ta'ala pelihara dan beri pada kita kekuatan untuk menjadi hamba yang baik di atas muka bumi dan hamba yang insya-Allah mendapat keampunan ketika berada di akhirat kelak. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, seperti yang dituliskan oleh Al-Fadhil Bilal kita tadi, kitab yang kita ni dah 2 malam sebenarnya, di malam ketiga kita mukadimah selama ni. Jadi kitab yang kita nak baca ni namanya Minhajul Abidin, dan kitab ni ialah ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Nak baca kitab Ihya tu panjang sangat. Sebelum pada tu ada sikit, setelah dibuat semakan oleh para muhaddis kita, dalam ni terdapat juga hadis-hadis yang martabatnya dhaif. Tapi tak apalah, kita baca, dan dalam dhaif ni pun itu bukanlah menjadi hukum dan sebagainya, tapi sebagai satu motivasi untuk kita. Kitab yang kita nak baca ni dia ada 7 tahapan. Ada tahapan pertamanya adalah tahapan ilmu dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahapan yang keduanya dalam kitab ni akan membincangkan masalah taubat hamba kepada Allah Ta'ala. Yang ketiganya, tuan kitab ni memperingatkan kepada kita tentang godaan-godaan semasa menjalani hidup di atas muka bumi ini. Yang keempatnya, kita juga diperingatkan tentang rintangan-rintangan yang akan menjahannamkan kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tahap yang kelima ialah menceritakan satu motivasi, kaedah, dorongan untuk membangunkan kembali semangat kita untuk terus berjuang menjadi hamba yang taat kepada Allah Ta'ala. Tahapan yang keenam, tuan kitab ni memperingatkan kepada kita tentang cacat celah yang perlu kita kena perbaiki. Jangan seronok kerana kita ni ada benda yang cacat-cacat, yang kadang-kadang sedar, kadang-kadang tak sedar. Dan yang ketujuhnya, kitab ni menceritakan tahapan yang terakhir, yakni tahapan puji dan syukur hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Baik. Malam ni kita terus ke tahapan yang pertama, yakni ilmu dan makrifat. Kalau kitab saya ni muka surat 15, kitab baru ni muka surat 17. Betul ya?
Pasal edisi saya ni edisi lama. Dan alhamdulillah untuk bulan depan ada orang sponsor kitab ni, insya-Allah. Ada sahabat dia bisik kat saya, dia akan sponsor 10 buah kitab, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala rahmati dia. So, bila iklan dia terus sponsor. Mudah-mudahan lah, insya-Allah. Baik. Mari kita pakat bertenang sikit. Kerana apa yang ditulis dalam kitab ni, waktu saya belajar kitab dulu, saya baca dalam kita belajar dalam edisi Jawi. Jawi ni nipis je lah. Yang ni dia panjang sikit. Dan tahapan apa nama ni, ada benda yang lama, edisi lama, cetakan awal, dia banyak dalam berbahasa Indonesia. Jadi hak baru ni dia sudah bahasa Melayu lah, bahasa Melayu. Indonesia ni al-maklum lah, kadang-kadang kita baca depan orang hak edisi bahasa Indonesia ni, orang marah. Membutuhkan gampang. Marah kan orang cenung kalau sebut gitu. Padahal bukan kita yang kata. Ini memang kita tulis gitu. Membutuhkan lah. Dia kata pelik ustaz ni bawa benda pelik-pelik dalam masjid. Bukan. Pasal kita tulis gitu. Jadi sejak pengalaman tu lah saya cuba Allah tak guna perkataan tu. Walaupun kita tulis lagu tu, buku tulis lagu tu, saya tak guna perkataan tu. Saya cuba ubah suai sikit lah. Baik. Mari kita pakat tengok. Tuan-tuan yang tu boleh ambil catatan. Kita ada semak, juru semak kita yang kita record. Jadi kalau apa-apa yang tak kena, apa-apa yang tak tu, tuan-tuan boleh bagi feedback. Kalau tak betul, tuan-tuan tegur saya serta-merta kalau benar tak kena. Dan saya sepanjang saya baca kitab, semua yang saya syarah, saya bertanggungjawab secara mutlak 100%. Jangan bimbang. Ada betul tak betul, saya bertanggungjawab. Kalau tak betul, tolong tegur cepatlah tapi. Jangan biarkan saya salah selama-lamanya, tuan-tuan ada tepuk tangan di belakang. Tak boleh lagu tu. Ada mengaji. Baik. Mari kita tengok. Wahai orang-orang yang ingin bebas daripada segala mara bahaya, yang ingin beribadah dengan benar. Moga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan taufiknya kepada kita. Untuk itu kita harus membekali diri dengan ilmu, sebab beribadah tanpa bekal ilmu adalah sia-sia. Kerana ilmu adalah pangkal pada segala perbuatan. Perlu diketahui, ilmu dan ibadah ialah dua mata rantai yang saling berkait. Kerana pada dasarnya segala yang kita lihat, kita dengar dan kita pelajari ialah untuk ilmu dan ibadah. Dan untuk itulah ilmu dan ibadah itulah Al-Quran, yakni Alkitab diturunkan. Rasul-rasul dan nabi-nabi diutuskan Allah Ta'ala untuk ilmu dan beribadah. Bahkan Allah menciptakan langit dan bumi dan segenap isinya ialah untuk ilmu dan ibadah. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamun anna Allah ala kulli syai' wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Tuan-tuan ambil syarah ni. Pertama sekali tuan-tuan, kita diutuskan Allah Ta'ala atas muka bumi ni atas dua tujuan. Manusia kena faham kita duduk di bumi ni, kita dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk melakukan, kena buat kerja bersungguh-sungguh atas dua perkara. Yang pertama, semua manusia yang dihantar ke bumi ni, mu suka atau tak suka, mu kena jadi hamba yang yakin Allah itu Tuhan. Itu pertama. Malah ke, rajin ke sebagai manusia, oleh kerana kita ni hamba, mu kena yakin yang Allah itu Tuhan. Sebab itu kalimah syahadah kita ialah asyhadu an la ilaha illallah. Kita kena yakin yang Allah itu Tuhan. Yang keduanya, kita diperintah duduk atas muka dunia ni ialah suka ke rajin ke malas, mu kena menjadi hamba yang taat kepada Allah. Dua hal. Pertama, kita kena yakin yang Allah itu Tuhan. Yakin kepada Allah. Yang kedua, kita kena jadi hamba yang taat kepada Allah. Baik. Sikit. Untuk dapat dua benda ni tuan-tuan, kita perlu dua perkara. Yang pertama sekali, untuk nak melaksanakan dua perkara ni, mestilah kita memerlukan alat perkakas.
alat pekakah. Nak yakin kat Tuhan, nak taat kat Tuhan, gonang kau mau makan pun tak ada, nak duduk pun tak boleh, nak pakai benda, gona beranak pinak, nak juga ke bini, nak juga ke macam-macam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Ni ayat yang kita baca ni, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati minal ardi mislahunna. Allah Taala reti manusia bila hantar mai ke bumi, Allah Taala dalam pengetahuan. Dia yang buat bumi, buat langit dan semuanya dalam ilmunya. Manusia mesti akan sebut benda ni. Gona nak taat, kamu nak makan benda, kamu nak tidur atas apa, kamu nak pakai benda. Kau mau sakit urat esok nak buat gona. Semua tu akan ada persoalan pada manusia. Jadi sebelum pada tu Allah Ta'ala sediakan dalam bumi ni, isi bumi ni, Allah Ta'ala isi dengan semua keperluan manusia. Dibubuhnya manusia sehingga manusia tak boleh pertikai. Untuk nak jadi hamba yang yakin dan taat pada manusia tak boleh pertikai. Di bumi Allah Ta'ala terus letak dalam bumi ni emas, intan, berlian, permata, diesel, petrol, gas, ikan-ikan, binatang, kayu-kayan, buah-buahan, makanan, benih, segala benda yang terlintah keperluan manusia, Allah Ta'ala lengkap di bumi. Batu, pasir, kayu, tanah liat, tanah itu, tanah ni, semua lengkap. Manusia terfikir nak apa aja, nak goreng lauk. Gona nak goreng lauk, nak kena pakai minyak, Allah Ta'ala turunkan benih sawit, benih jagung, benih soya dan sebagainya. Tak boleh fikir. Nak makan protein, ada beribu spesies ikan di laut. Nak buat rumah, nak buat itu, Allah Ta'ala sediakan beribu jenis pokok-pokok kayu di hutan. Nak makan itu, nak makan ini, Allah Ta'ala sediakan semua sumber makanan. Cuma Allah Ta'ala kata, jangan duk peluk tubuh lah, mu cari. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, mu cari. Yang Allah Ta'ala tabur atas muka dunia ni, untuk nak buat dua perkara ni, mu cari. Mu korek, mu ambil lah. Itu ialah benda hak kurniaan Allah Ta'ala kepada kamu. Satu. Maka manusia tidak ada alasan di segi alat pekakah dan keperluan. Orang panggil apa? Dana. Tak boleh fikir. Yang kedua, manusia akan persoal, macam mana kami nak tahu? Nak yakin yang mu tu Allah, nak tahu macam mana? Nak yakin nak buat taat kepada mu tu, nak buat taat lagu mana? Maka Allah Ta'ala Maha mengetahui, maka diturunkan Alkitab. Benda yang aku nak kamu buat tu, Allah Ta'ala turunkan Alkitab. Ni, aku turun satu. Bila turun Alkitab, siapa nak tukang sebab? Siapa nak tukang sampai? Siapa nak bagi faham pada manusia? Maka Allah Ta'ala utuskan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Lengkap tak lengkap? Boleh tikah? Tak boleh. Mu nak buat kerja, mu perlu dana, aku dah sedia di bumi ni lengkap dengan dana. Mu perlu knowledge, nak buat lagu mana, nak buat bagaimana teknik dan sebagainya, aku dah hantar Alkitab. Siapa yang nak tarjihkan kitab, nak bagi nak tahu macam mana kitab yang mutuan kami bukan reti, maka aku hantar Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka ketika itu manusia suka atau tak suka, dia kena kembali kepada asal. Tujuan kita hidup atas muka dunia ni, yang pertama kena dapatkan yakin kepada Allah, jadi orang yang yakin kepada Allah. Yang kedua kena menjadi orang yang taat kepada Allah. Okey, bab tu pasal clear. Baik. Baliklah masalah apabila nak yakin, nak taat, maka benda tu satu usaha. Hak tadi Allah Ta'ala dah tabur atas muka bumi keperluan, Allah Ta'ala perintah mu cari. Mu cari. Mu nak buat rumah, mu perlu kayu, cari kayu. Mu nak buat rumah, mu perlu batu, mu cari batu. Mu nak buat rumah, mu perlu semen, mu buat cari semen. Mu perlu makan minum, mu cari ikan, mu cari binatang, mu cari itu. Mu nak makan ni, mu cari padi, mu cari beras, mu cari gandum. Itu Tuhan tabur. Yang keduanya mak nak cari pula satu masalah ilmu. Ilmu. Untuk nak menjadi hamba yang yakin dan taat kepada Allah Ta'ala. Maka ketika itulah Allah Ta'ala perintahkan kepada kita kena ada satu usaha. Baik, tuan-tuan pegang molek-molek ni. Jangan salah ni. Dalam masalah ilmu, maka takluk ilmu, kewajipan ke atas setiap orang yang reti, setiap orang yang yakin yang Allah itu Tuhan, yang dia perlu yakin dan perlu taat kepada Tuhan, wajib dia menuntut ilmu, dan ilmu itu takluk atas 4 perkara. Tuan-tuan ambil catatan, hal ni tak ada dalam kitab.
Ini adalah ihya. Baik. Yang pertama, wajibnya setiap orang yang beriman itu menuntut ilmu. Untuk dia menjadi orang yang yakin kepada Allah dan taat kepada Allah. Kalau mu tak ada ilmu untuk yakin kepada Allah, mu sesat. Mu yakin tapi mu tidak ada ilmu untuk taat, mu sesat. Pertama kena menuntut ilmu, wajib ke atas setiap muslim. Yang kedua, sesudah mu menuntut ilmu, wajib mu beramal dengan ilmu. Ilmu yang kita tuntut tu kita dah tahu, dah faham, wajib pula kita beramal. Jangan ada ilmu saja. Lepas tu tak buat. Keras gitu je. Tak jadi. Wajib beramal. Yang ketiga, ilmu yang diwajibkan ke atas orang Islam ni, dia kena sabar. Dia tak boleh dia alim. Dia alim, dia tahu, dia amal, tapi dia tak sebarkan ilmu tu. Maka ilmu tu tak berkembang jadi jumud. Umat Islam tergabah-gabah. Hak tu hak jadi orang alim membodoh-bodohkan si jahil. Tu salah tu. Dan yang keempat, ilmu itu wajib ke atas orang Islam mempertahankan kebenaran dia. Faham jelas? Pertama, orang Islam wajib mengaji, menuntut ilmu. Sesudah mengaji, yang kedua dia wajib beramal dengan ilmu yang dia belajar. Yang ketiga, dia wajib sebarkan ilmu yang dia sudah tahu dan sudah amal. Dia kena sebar. Jangan bagi Islam tu jumud. Pasal apa orang ni semayang maghrib 2 rakaat? Kami dengar semayang 2 aja. Tak betul dah tu. Semayang maghrib kena ada. Tu ilmu tu kena jelas sampaikan kepada orang. Dan yang keempat, ilmu itu wajib dipertahankan kebenarannya. Jangan kita dah mengaji, kita dah tahu, kita dah sebar, bila itulah kebenaran daripada Allah dan Rasul, mari kena gertak, kita tak pertahan dah kebenaran. Salah, atau mu bukan muslim, mu bukan mukmin yang baik. Orang kata gini, iya ke? Hak ni ayat Quran ni mu tak terpisah, mu kena pakai idea aku. Boleh lagu tu? Maka kita kena, yang keempat ni wajib mempertahankan kebenaran ilmu. Walaupun saat tu kita kena kerak tengkok. Tuan-tuan pernah baca mungkin kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, 15 tahun dia disakiti kerana dia pertahankan kebenaran ilmu. Zaman dia tu, tahun 1 tahun diperintah oleh kerajaan Abbasiyah. Dan raja waktu tu, nama yang memerintah tu ialah Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun ni ialah seorang khalifah dalam kerajaan Abbasiyah. Waktu kerajaan Abbasiyah itu, sudah mula satu fahaman yang cukup teruk. Ini fahaman Mu'tazilah. Lebar dalam dunia Islam waktu itu. Tapi faham Mu'tazilah. Sehinggalah khalifah di zaman itu sendiri terpengaruh dengan faham Mu'tazilah. Faham Mu'tazilah, dia mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk. Mu'tazilah dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sedangkan Imam Ahmad Hanbal mempertahankan apa nak jadi. Dia kata tak, Al-Quran itu qadim. Sehinggalah dia ditangkap, dipenjara, disakiti, disebat. Sehinggalah habis Khalifah Ma'mun naik pada Khalifah Mu'tasim. Khalifah Mu'tasim meneruskan agenda yang sama. Suruh dia kata Al-Quran itu makhluk. Sehingga ulama-ulama sezaman itu datang menasihati Imam Ahmad. Allah mengaku bila kami ni tak larat dah, tengok mu kena sebat. Tak sampai hati tengok mu kena pukul. Tak sampai hati tengok mu disakiti. Just say Al-Quran makhluk. Itu je. Habis. Hak itulah kehendak khalifah. Mengaku je. Imam Ahmad dia kata nak jadi apa? Jadi.
Aku tetap mempertahankan kerana ilmu yang aku mengaji, hadis yang aku hafal tidak mengizinkan seorang mukmin menyeleweng daripada kebenaran ilmu. Sampai khalifah yang ketiga, 15 tahun lamanya Imam Ahmad mempertahankan hanya satu kisah, mempertahankan Al-Quran itu qadim, bukan makhluk. 15 tahun dia disakiti. Akhirnya berakhirlah apabila dia telah berdebat dengan qadi dan sebagainya. Ini cerita panjang. Tapi nak ceritanya, perkara yang keempat tadi ni, bagi orang beriman, wajib belajar, wajib amal, wajib sabar dan wajib pertahankan kebenaran ilmu. Hak ni kita ni jaga molek-molek ni, mengaji-mengaji. Bawa kitab satu van, balik daripada luar negeri, sambut di airport, bawa balik kitab satu van. Balik-balik sampai ke kampung, dia kata kalau hang nak makan gaji, hang nak kerja senang, dia kata hang jangan duk buat mengada-ngada sini, hang kena ikut cara kami, hang mampu. Jenis tu jenis duk mampu banyak lah. Baik. Jelas pasal itu. Baik. Tuan-tuan, itu sikit ilmu. Kerana ilmu-ilmu ni, ilmu dan ibadat ni, dia begini. Pertama untuk yakin kepada Allah, yang kedua untuk taat kepada Allah. Yakin kepada Allah kena pakai apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala yang dipanggil wahyu. Yang kedua untuk taat kepada Allah kena pakai apa itu dikehendaki oleh Allah, namanya wahyu. Cuma Nabi dan Rasul ni, dia hanya mentarjihkan wahyu itu saja. Tunjuk. Wahyu datang, mu kena yakin. Nak yakin lagu mana? Mu kena pakai Quran. Mu kena pakai wahyu. Misalnya kita nak mengaji bab Tuhan, kita tak boleh mengaji bab Tuhan ikut ideologi. Tak boleh. Okey, buka muka surat sebelah tuan kita ni kata. Dalam muka surat ni dia kata dengan merenungkan keberadaan langit dan bumi, diharapkan kita akan peroleh ilmu daripadanya. Dengan menyimak ayat yang kita baca tadi, kiranya sudah menjadi bukti bahawa ilmu itu mulia, lebih-lebih lagi ilmu tauhid. Sebab dengannya kita dapat mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Tuan-tuan pegang hak ni sampai bila-bila. Nak cerita ni. Dalam masalah ilmu, pertama sekali dalam mengaji agama ni tuan-tuan, faham molek-molek, orang Islam dia hanya ada dua benda aja dalam hidup dia. Sebagai Muslim, kita kena faham dua perkara aja. Daripada hari ini sampai kita mati esok ni, faham dua perkara aja. Yang pertama kita kena faham Allah, yang kedua kita kena faham alam. Kita andaikan botol air ini ialah alam. Bumi, langit, cakrawala, bulan, bintang, bumi, apa namanya, air, udara, lautan, cakrawala, planet, segala planet, inilah namanya alam. Tuan-tuan, dua perkara. Di luar pada alam ini adalah Allah. Selain daripada Allah ialah alam. Allah ialah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Manakala selain daripada Allah wajib alam. Dan alam itu wajib diciptakan oleh Allah dalam penguasaan Allah dan ditakbirkan oleh Allah tanpa ada sedetik pun misconduct. Tak ada. Every single second tak ada misconduct. Melainkan ditakbir oleh Allah Ta'ala setiap detik, masa dan ketika. Allah alam. Maka manusia kena faham alam-alam ini ialah makhluk. Allah itu bukan di alam. Allah itu ialah Tuhan yang mencipta alam, menguruskan alam, mentadbir alam, dan semua pergerakan alam ini dengan kehendak iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ni alam. Kita ni ialah makhluk dan pola fikir kita hanya setakat kita diberi fikir untuk setakat alam. Tetapi ada satu benda lagi sebagai Muslim.
Apabila sudah bertukar manusia daripada manusia biasa yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk menerima Allah sebagai Tuhan, maka ketika itu satu lagi benda yang kita kena faham tentang alam dipanggil ghaib, perkara alam ghaib. Maka alam ini baru kita reti rupanya terbahagi dia kepada dua perkara. Yang pertama nama alam syahadah, alam nyata. Bahagian buku ni tuan-tuan tengok dalam ni ialah alam syahadah, nyata, boleh nampak, boleh apa. Tetapi satu lagi alam dipanggil alam ghaib, alam metafizik, alam yang tidak nyata, tetapi wajib ke atas orang Islam itu yu'minu nabil ghaib, kena beriman dengan perkara ghaib. Baik, habis. Dua perkara kena pegang. Yang pertama, oleh kerana Allah itu Tuhan dan tak ada siapa yang kerti kerana Allah bukan alam. Allah itu Tuhan. Maka bila kita nak mengaji tentang Allah, nak belajar bab tentang Tuhan, mestilah perkara itu kita boleh tahu, boleh belajar setakat mana, setakat yang Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya. Dan setakat mana, setakat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan siapa itu Allah. Ulang. Faham molek-molek ni? Duk bertumbuk ke zaman ni pelik ni. Mengaji untuk nak kenal Tuhan, belajar tentang Tuhan, sama ada pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya, pada asma'nya, mesti kita mengaji setakat mana? Setakat yang Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya dan setakat yang Nabi mengkhabarkan tentang Allah kepada kita. Karena mustahil ada orang lain lebih kenal Tuhan selain daripada Tuhan memperkenalkan dirinya dan selain daripada Nabi mengkhabarkan kepada kita tentang Allah. Habis. Perkara yang kedua, demikian juga perkara ghaib. Kubur, mahsyar, malaikat, iblis, syaitan, syurga, neraka, titian sirat, mizan, hisab, itu dipanggil ghaib, perkara ghaib. Juga kena mengaji bab ghaib, faham perkara ghaib setakat mana, setakat yang Allah Ta'ala yang bagi tahu dan setakat Nabi bagi tahu. Mustahil orang tahu perkara ghaib selain daripada Al-Quran dan Rasul itu sendiri. Ya, ada orang tahu perkara ghaib, tak payah mengaji hadis, tak payah mengaji Quran, tak baca Quran, dia tahu perkara ghaib. Tahu. Syurga neraka ni siapa bagi tahu? Quran dan hadis. Kubur siapa bagi tahu? Kita pernah masuk kubur ya, saya pun 2-3 hari lepas masuk kubur. Tapi masuk tanam orang lah. Kita pun masuk kubur. Tetapi kita tahu setakat tu. Soal jawab, balasan, kehidupan dalam kubur kita tak tahu. Setakat mana kita tahu? Setakat diceritakan oleh Quran dan hadis. Tangan tu je. Jangan mari satu ajaran baru, dia boleh cerita bab Tuhan, boleh cerita bab perkara ghaib tanpa menggunakan Al-Quran dan hadis. Palsu. Saya bertanggungjawab. Tidak ada kaedah yang boleh kita tahu tentang Tuhan dan tahu tentang perkara ghaib kalau bukan daripada Al-Quran dan hadis. Mustahil. Langit buat berapa? Langit. Kita nampak langit hari-hari celak mata keluar rumah nampak langit. Langit buat berapa? Langit nak begitu besar depan mata pun kita tak tahu buat pada apa. Buat pada kaca ke, pada berlian ke, pada tanah ke, pada pasir ke, pada batu. Tahu? Tak tahu. Ni hang pergi cerita syurga neraka lebih-lebih ni. Hang duk cerita tentang zat Tuhan begini-begini ni, hang tahu di mana? Setakat mana? Setakat Tuhan dan setakat Nabi bagi tahu. Habis. Baik, balik pada masalah tauhid.
Habis bab tu. Pegang molek tu, ilmu bersumberkan Al-Quran dan hadis. Masuk adalah kelebihan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni nak mengaji tentang zat, sifat, af'al dan asma Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayat yang pertama Allah Taala nuzulkan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? Iqra bismi rabbika. Baca dengan nama Tuhan. Ayat pertama Al-Quran apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Iqra bismi. Bismillah. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala nak kita reti. Allah Taala memperkenalkan aku ni siapa? Aku ni telah turunkan dalam Al-Quran tu nama-nama aku. 99. Kamu baca nama aku. Kamu kenal nama-nama aku. Itulah aku. Itulah aku. Aku siapa? Ar-Rahman. Aku siapa? Ar-Rahim. Aku siapa? Al-Fattah, Ar-Razak, Al-Malik. Malikul Qudus, As-Salam. Aku siapa? Aku Hayyul Qayyum. Aku siapa? Semua dia ceritakan aku siapa tu. Allah Ta'ala introducekan diri dia dengan nama. Kalau kita duk bayang ke seorang tu, kata, saya duk teringatlah orang tu. Dia tu tinggi-tinggi, apa nama ni, soho sangat dia cenor tu. Kalau jumpa harimau, tanpa mampu harimau. Sedang tu. Orang ni, nama apa tak? Lepas tu di hari tu dia dengan kata buaya, tangkap buaya hempas-hempas, mampus buaya. Hari tu sesak-sesak, orang nak pakai kayu, dia tak panggil backhoe, tak pakai chainsaw, tolak tangan, tumang kayu 3 pemelau. Siapa nama? Orang kata, oh itulah Mae. Orang geru nak? Mari geru nak? Sebut kata Mae, oh jangan main, gerun, orang gerun. Allah. Rimau tangkap empasnya, buaya tangkap empasnya, balak 3 meluk tolak tangan. Oh, papalih jangan main orang tu. Nama mana? Mae. Oh, sebut kata nama Mae, orang pergi cenok semua Mae. Mae tu yang tolak pokok balak 3 pemeluk tangan. Habis. Soho. Allah Subhanahu wa taala nak menunjuk kebesaran dia, kehebatan dia, ketinggian dia supaya kita hamba-hamba ni mari gerun. Mari takjub, mari takzim, mari malu, mari rasa sayang, rasa cinta. Allah Ta'ala bagi tahu satu kelebihan yang mustahil ada pada mana-mana makhluk. Mustahil ada. Allah Ta'ala cerita, aku ni siapa? Aku ni Ar-Rahman. Ar-Rahman tu apa dia? Kita dah mengaji sifat Ar-Rahman, Maha Pemurah. Sangat tu ada tuan. Kena mengaji sikit ni, bab-bab ni, nak bagi gerun ke Tuhan ni. Karena setiap orang mengaji tentang Tuhan, dia mesti bukti. Orang bertauhid mesti terbukti. Dia tu tahu Tuhan tu siapa, mesti terbukti dengan terbentuk dalam hatinya tu rasa gerun ke Tuhan. Orang berakidah ialah orang yang dalam hatinya gerun ke Tuhan. Orang yang berakidah, orang yang dalam hatinya mesti malu Tuhan. Orang berakidah ialah orang yang dalam hatinya cinta ke Tuhan. Kalau dia mengaku, dia mengaji tinggi, hafal hadis tu, hafal hadis ni, tetapi kehidupannya tak pernah takut kat Tuhan, tak heran. Hak Tuhan suruh, tak pernah dibuat. Hak Tuhan larang, tak pernah ditinggal. Hak Tuhan bagi amaran, dia tak peduli, tak layan. Hak ni jenis orang macam iblis. Dalam kita ramai-ramai ni tuan-tuan, antara kita dengan iblis, siapa lebih yakin yang Allah itu Tuhan? Siapa lebih yakin? Agak-agak lah kalau label kita ni. Siapa yakin antara kita dengan iblis? Iblis. Dia ni yakin sungguh yang Allah itu maha kaya, maha perkasa, maha gagah, maha hebat, segala maha. Dia gerun dengan Tuhan, dia takut dengan Tuhan. Tetapi
Iblis celaka ni dia tidak taat kepada Tuhan. Dia tak taat. Jaga-jaga menuntut ilmu walaupun alim, jangan jadi lagu tu. Pasal molek ni. Pasal molek ni. Jangan kita bawa kitab boleh hafal 10, 20 apa nama ni kitab besar-besar. Hafal aje. Tanya jawab, boleh hafal aje. Tapi mu taat tak ke Tuhan? Tak. Mesti ada budak-budak muda panggil apa? Something wrong somewhere ke apa kan? Ada benda tak kena tu. Jadi gitu. Baik. Mengaji tauhid mesti berbekas dalam hatinya pertama takut Tuhan. Bila takut ke Tuhan, dia tidak akan buat apa yang Tuhan tegur dan dia tidak akan tinggal apa yang Tuhan perintah. Itu takut. Bukti dia sudah kenal Tuhan. Tapi kalau dia mengaji, boleh cerita bab Tuhan, cari ini sifat nafsiyah, ada 1, ini sifat salbiyah, ada 5, ini sifat ma'ani, ada 7, ini sifat ma'nawiyah, ada 7. Boleh hafal terang sebutir-butir sampai ilmu tahqiq. Boleh hurai tahqiq sebutir. Tetapi duk pakai seluar pendek, kerja duk bohong kedai kopi tu, ada benda tak betul tu. Ada benda tak betul. Sebab itu Nabi SAW dia kata, wa qurra'un fasaqah, ahli ilmu yang fasik. Jaga-jaga. Baik, habis benda tu. Maka bila bagi ngaji tauhid, sudah terbentuklah dalam hatinya salah satu pada 3 rasa tadi, sekurang-kurangnya rasa takut, maka ketika itu kita diperintahkan pula untuk beribadah, untuk taat. Saya ni paling slow lah ni, nak khabar nak bagi reti ni. Kalau tuan-tuan tak faham juga memang saya pun tak reti dah lah lebih pada tu. Sudah sampai ke tahap tu, dia suruh pula kita menjadi hamba yang taat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik, aku tidak menciptakan manusia dan jin tu melainkan untuk menyembah, untuk jadi taat pada aku. Baik. Masalah taat, apa itu bukti ketaatan hamba kepada Allah sesudah dia yakin Allah itu Tuhan? Bukti dia taat itu mesti dalam 4 wajah. Tuan-tuan dengar molek ni, saya pergi balik tumbuk tengah jalan, kutuk saya tak ada sampai cena, tuan-tuan hantar mesej mengutuk dah. Dengarlah molek dulu. Hak gaji mengutuk dia pun ada. Tapi tak apa, tak marah. Saya tukang baca. Saya bukan orang alim. Kutuklah tak apa. Dengar molek ni. Bukti ketaatan hamba kepada Allah dalam 4 wajah. Mu taat kepada Allah, mu mesti taat pertama di segi ibadah. Yang kedua, mu kena taat kepada Allah di segi muamalah. Yang ketiga, tanda mu taat kepada Allah, mu kena taat di segi ibadah, muamalah, munakahat. Dan yang keempat, tanda mu taat kepada Allah, mu kena taat di segi jenayat. Mulai ni. Jadi pertama dalam masalah ibadat. Apa itu ibadat? Apa itu ibadat? Ibadat tu datang apa? Kita bercampur gaul habis sebenarnya. Ibadat ni adik kakak, dalam Islam ni, ibadat yang kita duk mundur, duk pening kepala nak kata jadi yang ibadat. Sebenarnya 5 perkara aja. Ibadat ni 5 benda aja dalam hidup ni. Jangan baca semayang, puasa, zakat, haji. Dah. Dia bukan yang tu. Ibadat 5 perkara. Yang pertama kena faham, ibadat hamba kepada Allah ialah ibadat hati. Jujur, ikhlas, redha, tawakal, rendah hati, tak riak, tak sombong, tak ujub, tak takabur, tak dengki, tak iri, tak semua. Hak tu ibadat yang besar daripada yang terbesar ialah ibadat hati. Hak ni orang Islam tak mau mengaji dah hak ni. Dia kata, ni tasawuf tinggi. Tasawuf apa ini? Basic.
Bukan soal tinggi inilah asal. Yang padi ada di gudang beratus-ratus tan tu mari daripada mana? Daripada benih lah. Nak nurse benih tu sehingga jadi boleh makan satu dunia ni, kena buat molek lah. Kita orang ladang sawit tu Haji, yang boleh beribu berjuta tan kita jual ke satu dunia ni, minyak sawit tu mari daripada mana? Benih. Ibadat ni bermula ibadat mari daripada ibadat yang pertama ialah hati. Buat balik molek-molek. Datang ibadat yang kedua yang dituntut ialah ibadat lisan. Lisan pertama hati, dua lisan. Lisan ni itulah namanya zikir, selawat, ikhtifar, baca Quran, doa, dakwah. Lisan. Tuan-tuan jangan duk kata apa nama ni, kadang-kadang semayang kita cari 5 kali je. Lisan kita free 24 jam. Tapi kita guna untuk ibadat kan, guna untuk mengumpat. Baik mengaku. Nak jadi hamba molek kan, nak jadi hamba tak pakai. Semayang cari 5 kali je. Walaupun kita semayang pakai jubah, pakai serban, buh, minyak wangi, semedang. Hak lisan tu buat jahat tu kadang-kadang semayang kita burn gitu je. Mengumpat fitnah dan sebagainya, termasuk pula hati tadi ada dengki, riak, takabur dan sebagainya. Burn gitu je. Sebab tu saya cerita urutan ibadat. Hati, yang kedua lisan. Yang ketiga ibadat itu barulah badan. Barulah ibadat bahagian badan. Sembahyang, puasa, haji, umrah, jihad, kerja cari nafkah untuk membiayai kehidupan. Berjuang di jalan Allah itu dipanggil ibadat bahagian badan. Yang keempat, ibadat dalam Islam ini yang dituntut ialah ibadat yang berupa harta. Tadi ni kita dah cerita Allah Ta'ala sediakan pasarana di bumi, emas, perak, intan, berlian, kayu, balak, minyak, diesel, petrol, gas, segala gas, batu, kayu, simen, semua ada tersedia. Binatang, haiwan, ternak, haiwan air semua ada. Maka semua tu suruh dicari, maka cari itu merupakan harta. Jadi milik kita harta. Maka harta itu dituntut untuk ibadat. Maka dituntut ibadat harta itu berupa zakat, fitrah, sedekah, wakaf, infak dan sebagainya harta. Dan yang kelima ibadat dalam Islam itu ialah meninggalkan apa saja yang ditegah oleh Allah dan Rasul. Itulah ibadat dalam Islam. Pun begitu adik kakak. Faham boleh? Pun begitu. Allah Ta'ala melahirkan kita di dunia ni dengan kadar yang berbeza. Orang ni diberi kaya, orang ni diberi miskin. Orang miskin tak mampu nak beribadat dengan harta, nak keluar zakat, nak sedekah, nak wakaf, nak jariah. Dia tak nak kerana dia miskin. Adakah dia bukan Muslim yang baik? Tak. Dia Muslim yang baik. Dia taat kepada perkara yang lain. Kalau diuji dengan tak ada harta, taatlah dengan 4 perkara yang lain lagi. Ada orang Allah Ta'ala uji dengan kesihatan tubuh badan yang tidak sempurna. Nak puasa tak boleh, sakit sepanjang masa. Dia tetap seorang Muslim yang baik kalau dia ikut taat kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Tak boleh puasa ganti ngapi dia. Tak boleh semayang diri duduk. Bukan payah mana. Tak larat berjihad dengan badan. Hak gaji tu bagilah 10% kan payah kan. Harta banyak tu bagilah 5-6% kepada jemaah untuk buat kerja agama. Dan kita tak larat nak buat. Bagilah harta. Pun begitu, ada sebaliknya, walaupun kita diuji dengan kekayaan, kita boleh keluar zakat beribu-ribu sebulan, setahun, kita boleh sedekah, boleh infak, boleh wakaf di sana, tetapi kalau tidak disertakan dengan hati yang ikhlas, dia tetap tidak menjadi ibadat. Ingat molek tu? Kawan,
Tak adalah banyak sangat buat benda, tapi setahun boleh keluarlah 1.3 juta zakat. Alhamdulillah. Duk heboh, duk khabar. Tidak disertakan dengan hati yang ikhlas. Tak jadi ibadat. Orang ni pula dia badan sihat. Ulun semayang, orang semayang 17 rakaat, dia 70 rakaat sehari. Esok pagi kedai kopi pagi esok ni sambil-sambil roti canai, duk menguap. Mengantuk dia dah. Malam tadi nak siapkan witir 31 rakaat. Lepas tu nak habiskan 3 juzuk Quran. Mengantuk. Pergi duk menguap kedai kopi, cerita kat kawan-kawan. Bodoh ke bengong? Satu tak jadi, tak berserta dengan hati. Ingat molek tu. 5 perkara ini dipanggil ibadat. Bukti taat kepada Allah kena jaga hak ni dan akan dihuraikan sepanjang kita baca kitab. Perkara yang kedua, bukti taat kepada Allah ialah di segi muamalah. Masalah riba tak riba, masalah hutang piutang, masalah makan minum halal tak halal, perhubungan manusia dengan manusia, perhubungan manusia dengan alam, masalah masyarakat dan sebagainya, bab muamalah. Kita nak rumah, memang perlu rumah. Macam mana hutang riba, Islamik tak Islamik, macam mana nak pakai kereta, Islamik tak Islamik, macam mana tu dia. Bab muamalah. Kena tanda hamba taat kepada Allah, bab muamalah kena jaga. Yang ketiga, bab munakahat. Nasab, zuriat, keturunan, menikah, masalah mahram tak mahram, menikah macam mana, tak menikah, cerai lagu mana. Hak mana boleh jadi nasab keturunan, mana tak boleh, macam mana milih pasangan. Ni kena mengaji. Dan yang ke satu lagi ialah masalah jenayah. Sembahyang perfect. 17 waktu tanpa gagal. Sepanjang hidup 60 tahun. Tapi masalah jenayah, hak Tuhan kata hak ni hukumku. Dia kata hak ni tak sesuai dengan minda I. Yang lain I boleh taat, I boleh ikut, no problem. Zakat, sedekah I bagi setiap bulan, tak ada masalah. Tapi bab jenayah ni, it's not in my mind lah. I'm really not happy about this matter. You discuss with other people. Dia buat lagu tu. Statement bengong lagu tu. Boleh tak boleh? Tak boleh. Itu membuktikan dia tidak taat. Dia mencabut satu cabang daripada bukti ketaatan kepada Allah. Jenayah Islam ni bukan payah, 3 benda aja. Qisas, hudud, ta'zir. Tuan-tuan dengar molek sekali tuan-tuan buat fitnah ni. Sekali kata saya duk buat, dah dengar molek. Qisas ada ayatnya, hudud ada ayatnya, ta'zir ada nasnya. Tu bendanya. Maka benda tu wajib kita terima. Walaupun tidak kita mampu melaksanakannya. Haji, wajib ke sunat? Kah harus mengerjakan haji? Wajib, kan dia ada rukun agama. Berapa ramai yang tak pergi haji gini? Berapa ramai? Tapi kita terima tak kewajipan haji? Pak siapa tak pergi? Belum mampu. Okey, belum mampu. Terima. Belum mampu. Okey. Sama juga dengan hukum jenayah. Kita terima tentang benarnya, tentang jujurnya, tentang adanya. Tapi kita belum mampu melaksanakan tu nombor 2. Jangan salah faham. Sekali awal-awal kita tolak reject. Tak boleh. Hukum qisas ialah maknanya bunuh dibalas bunuh, darah dibalas darah. Itu qisas. Ada ayat Quran dalam surah Al-Baqarah. Hudud ni, sepanjang perbahasan hudud ni ada 10. Tetapi kita dalam mazhab kita guna pakai 6. Saya cerita sebutir-sebutir. Yang pertama yang masuk dalam kanun hudud ni ialah mencuri. Yang kedua, merompak. Yang ketiga, berzina. Yang keempat, menuduh zina.
Yang kelima, minum arak. Yang keenam, murtad. Yang ketujuh, buruh. Yang ke-8, tinggal solat. Yang ke-9, syihir. Yang ke-10, lewat. 10 perkara ni boleh dimakenakan qanun hudud. Ada. Tetapi kita dalam Malaysia ni kita faham telah diwartakan kita guna 6. Mencuri, merompak, berzina, menuduh zina, minum arak dan murtad. Pakai tak pakai? Yakin tak yakin benda ni? Jangan tak yakin lah. Baik. Selain daripada ni, adakah berjudi tak sebut? Berjudi itu bolehlah. Dah. Ada lagi benda-benda yang semua jenis jenayah ada undang-undang. Tidak dia masuk dalam takzir dan tidak masuk dalam hudud. Tidak dimasuk dalam qisas dan hudud, tetapi dibangsakan untuk hukuman takzir. Habis setakat tu malam ni. Kita sambung bulan depan. Berjumpa dengan inna fadlal alim ada abid. Kelebihan orang berilmu ke atas orang yang beribadat. Kita sambung bulan depan. Hadis tu. Wallahu a'lam. Tuan-tuan tak larat tengok duk ubah sila, saya berhenti ya. Saya bukan boleh tengok orang ubah sila. Memanglah kita orang tua lengoh. Dia kata, oh hang sedap lah, hang duduk atas kursi, kami bersila lengoh. Dah. Tuan-tuan tak percaya, bulan depan tuan-tuan jangan bagi kursi kat saya. Kita lawan bersila. Saya baca kitab, insyaAllah 2 jam saya tak ubah bersila. Jamin, garanti. Sekat 2 jam lah. Tua-tua pun boleh lagi. Saya tua lah, tua banyak daripada mereka adik-adik ni. Ada? Nak bagi tahu? Boleh? Nantilah kita bagi tahu. Wallahu alam, boleh deh. Pasal insya awal sekarang ni pukul 8 minit tu. 8:04 minit Allah insya-Allah. Kita dah lewat 20 minit lebih. Jadilah sagi bini tanya pula, abang pergi mana lewat balik ni. Malam ni pula malam. Dia sendiri jawab. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairal munzilin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.